Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung untuk tengok cara pencegahan pengaratan besi. Kenapa ya kita sangat extensively bercakap tentang pengaratan besi ni sampai ada satu topik dalam redox ini, pengaratan. Okey. Sebab kita banyak guna besi. Tu. Logam yang banyak digunakan dalam dunia ni antaranya adalah besi lah. Okey. Tapi besi ni masalah dia senang berkarat. Jadi karat elok, karat is not good. Sebab remember apa karat tu? Karat adalah satu, ini saya dah sebut sebelum ni, adalah satu benda yang rapuh, telap dan tidak melekat dengan kuat. And once satu besi tu dia dah berkarat, it gets worse and worse and worse. Sebab air and oxygen is always there. So dia jadi semakin berkarat dan semakin rapuh. Lama-lama, kalau dia adalah satu jambatan, dia adalah suatu bangunan, boleh runtuhlah bangunan atau jambatan tu. So it's not good. So jadi banyak kaedah untuk kita nak mencegah pengaratan besi. Okay. Kalau dalam video sebelum ni saya ada sebut pasal kesan logam lain ke atas pengaratan besi kan. Jadi saya fokus ini dulu. Okay. So logam yang lebih elektropositif daripada besi, contohnya magnesium dengan zinc. Okay, so dalam eksperimen sebelum ni kita ada cakap kalau besi ni, paku besi bersentuh dengan logam yang lebih elektropositif, paku besi tu tidak berkarat atau lambat berkarat. Sebab apa? Sebab bila logam yang ini, contohnya ini magnesium, dia lebih elektropositif daripada besi ni kan. So besi tak akan berkarat sebab besi tak akan dermakan elektron. Yang akan dermakan elektron adalah logam magnesium ni. So, bila dia yang dermakan elektron, magnesium yang dermakan elektron, adakah paku besi itu berkarat? Taklah. Dia tak akan berkarat. Okey. So, menggunakan konsep ini, there is something called perlindungan logam korban. Basically, logam yang lebih elektropositif daripada besi ini menjadi korban. Menjadi korban tu macam mana? Tengok apabila besi disambung dengan logam yang lebih elektropositif, logam yang lebih elektropositif tu akan terkakis. Kenapa dia terkakis? Sebab nama pun dia lebih elektropositif. Maksud lebih elektropositif adalah lebih cenderung untuk mendermakan elektron. Okay. So, kakisan adalah pendermaan elektron. Itulah basically kakisan logam. So, this logam akan dermakan elektron. Jadi, paku besi tu buat apa? Besi tu tak buat apa-apa, dia duduk diam-diam, dia selamatlah dekat dalam tu. So that is why logam-logam ini dipanggil sebagai logam korban. Okay, so logam yang lebih elektropositif itu adalah logam korban. Tapi cumanya this logam ni kena diganti. Every now and then dia kena ganti. Perlu diganti dari semasa ke semasa. Okay, so kat mana yang digunakan? This is in reality memang berlaku. Contoh macam kapal, bila dia berlabuh, dia mesti ada buat some maintenance kan. Antara benda yang dia tengok adalah bongkah zinc yang dekat kapal ni. And I actually tanya my own student yang sekarang ini bekerja dengan kapal, it's exactly what they are doing. So kalau rasa macam belajar kimia tak tahu apa belajar, memang ada aplikasinya dalam kehidupan harian. So samalah juga dekat jambatan ke apa-apa, akan ada bag magnesium kat situ, dia akan gantikan lah bag magnesium tu every now and then. How often? That one you have to take engineering to know lah. Okay. Sama juga dekat pelantar minyak, tiang pelantar ni. Okay, dia ada blok magnesium. So nanti kenalah ganti blok magnesium ni. Okay. So itu satu cara untuk mencegah pengaratan atau melambatkan pengaratan ini. Okay. Satu cara lain which you normally do, contoh macam sekarang dah nak dekat Chinese New Year or every time nak dekat perayaan, a certain perayaan, every few years you akan kena cat gate rumah, betul tak? Kenapa kita cat gate rumah? Gate tu made of besi. Okay, so bila kita cat tu ada kandungan minyak, betul tak? Cat minyak kan untuk besi. So kita sebenarnya menghalang besi daripada bersentuh dengan air dengan oksigen lah, betul tak? Okay, cuma just like the logam korban, mengecat ni pun kena dibuat every few years. Dia bukannya once you dah cat that's it, forever and ever it will stay, tak? Okay, so that's why ada cat, ada penggunaan grease ataupun kita guna lapisan plastik. So cat kat mana? Pagar, kereta, jambatan.
Minyak atau grease kita letak dekat enjin kereta. Lapisan plastik kita letak dekat dawai pagar. Biasa kan tengok dawai pagar tu kan. Okey. Ataupun kita guna kaedah penggalvanian, penyaduran timah dan penyaduran kromium. Okey. Penggalvanian adalah besi atau keluli itu disadur dengan zinc yang nipis. Okey. Zinc, satu konsep dia adalah zinc bila expose kepada udara akan membentuk zinc oksida. Zinc oksida ni macam aluminium oksida. Ingat tak lagi? Dekat sini ada disebut. Ni. Okey. So, dia punya sifat, dia bukan macam karat. Dia instead of merosakkan besi, macam besi kan, kalau penghasilan karat, dia merosakkan besi lah, sort of kan. Tapi kalau zinc, bila dia terkakis, mendermakan elektron, membentuk zinc oksida. Zinc oksida ini bersifat keras, kuat, tidak telap dan melindungi logam besi. So, itu penggalvanian. Kalau you nampak perkataan penggalvanian, you kena ingat zinc. Okay, sebab penggalvanian adalah besi itu disadur dengan zinc. Okay. Okay, penyaduran timah. Bila kita buat penyaduran timah tu, tin makanan tu. Tin makanan disadur dengan stannum yang sangat nipis. Stannum ni pun sama juga konsep dia macam ni. Walaupun stannum adalah logam yang kurang elektropositif daripada besi, tetapi disebabkan bila stannum ini terdedah kepada udara, terbentuknya lapisan stannum oksida itu, that stannum oksida melindungi permukaan besi. So then that's why ada soalan ini. Kenapa kalau kita nak beli barang dekat supermarket, kita akan pesan jangan ambil yang tin kemik. Kan? Tak nak yang bercala. Why? Because kalau you imagine, okay, saya lukis satu tin. Okay, ni tin. Okay, kelulilah ke besi ke. Dia akan disadur dengan timah satu lapisan nipis. Okay. So, bila kemik atau tercala, apa berlaku? That means lapisan timah ni, dia dah tak ada. So, bila dah tak ada, apa berlaku? This lapisan besi akan expose kepada udara dan air. So, besi akan mendermakan elektron, berlaku kakisan, berlaku pengaratan. So, bila berlaku pengaratan, apa jadi pada makanan dalam ni? Akan berlaku kerosakan lah pada makanan tu. Bakteria boleh ada semua. So, that is why kita takkan beli makanan dalam tin yang tin dia dah kemik atau tin dia dah tercala. So, lepas ni boleh berhati-hati. Okey, kromium. Ni orang suka buat pada bumper kereta, basikal. Ini penyaduran kromium. Also satu cara untuk melindungi besi. Karat tu lah, tak nak bagi berkarat. So, kita guna kromium. Okey, satu cara yang terakhir adalah pengaloyan. Yang ini you pelajari dalam bab 8 tingkatan 4. Baru sangatlah. Okay, the last chapter of tingkatan 4. Kita dah belajar pengaloyan. Salah satu sebab kita buat pengaloyan, industri buat pengaloyan adalah untuk melambatkan pengaratan itu berlaku. So, antara bendanya kita guna keluli nirkarat untuk sudu, garpu, pisau, sebab kita tak nak berkarat. Okay. So, dia ada lapisan perlindungan oksida yang tahan kakisan. So, lapisan itu juga berkilat. So, other than the fact that dia boleh tahan kakisan, dia is also cantik lah, berkilat kan. Okay, so lapisan oksida ni akan melindungi besi daripada terdedah kepada air dan oksigen. Okay, so dia dapat mencegah pengaratan. Also, kalau tengok peralatan pembedahan ke, scalpel ke, ataupun tweezers ke, cuba tengok, dia mesti ada tulis label kat situ stainless steel. Keluli nirkarat lah, stainless steel. So, especially very important lah untuk alatan pembedahan, perkakas dapur, untuk tidak berkarat, because nanti akan menyebabkan infection pada patients kan. So, benda macam ni berlaku dalam harian kita, cuma kita mungkin tak perasan. So, hopefully selepas ini anda sedar dan realise bahawa kimia ini banyak kegunaannya dalam kehidupan harian.
Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.